karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun ir rasul qad khalat min qablihi rasul afa imma ta'aw qutilan qalabkum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibai falan yadullaha syai'a wa sayazzillahu syakirin. Sadaqallahu alim. Sadaqallahu azim. Maksudnya tiadalah Muhammad itu melainkan ianya seorang rasul, dan sungguh telah terdahulu daripadanya beberapa orang rasul. Dapat imata au qutilan qalakum, maka adakah seandainya Nabi Muhammad itu wafat ataupun ianya terbunuh, apa imata au qutilan qalakum, kan? Kalau seandainya Nabi Muhammad itu wafat ataupun terbunuh, adakah kamu akan berpaling daripada ajarannya? Wa may yanqalib ala aqibai fala yadullahu syai'a wa sayazzillahu syakirin. Maka barang siapa yang berpaling daripada ajaran baginda Rasulullah SAW, maka ia sama sekali tidak dapat memberikan mudarat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Maksudnya tidak sempurna iman salah seorang kamu sehingga aku lebih dia kasihi, melebihi kasihnya kepada ayahnya, melebihi kasihnya kepada anaknya, dan melebihi kasihnya kepada manusia semuanya. Alhamdulillah. Yang semati semulakan Fadilatul Imam, seluruhnya semulakan Fadilatul Bilal, seluruhnya pengurusi surau, jawatan kuasa surau, sidang jamaah muslimin muslimat, mukminin mukminat wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia serta rahmat kepada Allah kita dapat bersama pada malam ini untuk kita menghayati berkenaan dengan Maulidil Rasul. Jadi kita tukarlah tajuk malam ni, iaitu kepada Maulidil Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Tuan-tuan. Jadi kalau kita menyorot kembalilah kisah Maulidil Rasul ini, kisah kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, dianya berlaku pada 12 Rabiul Awal, kan? 12 Rabiul Awal pada tahun gajah. Kenapa dinamakan tahun gajah? Kerana pada masa tersebut, pada tahun itulah berlakunya serangan tentera bergajah yang diketahui oleh Abraha. Ya, Abraha ni tinggal kat mana? Dia tinggal di negara Yaman. Dia ni beragama Nasrani tu kan. Dia ada banner satu kuil lah macam tu. Kuil yang begitu besar yang dibuat pada emas. Yang hebat dah punya kuil tadi lah. Dengan tujuan dan maksud dia buat kuil tadi, kan, dengan tujuan untuk nak menariklah orang Arab masa tu supaya datang ke kuil dia. Kerana dia dapati bahawa orang Arab ni boleh katakan setiap tahun akan datang mengerjakan haji mengikut kepada ajaran Nabi yang sebelumnya lah. Jadi setiap tahun mereka akan datang berduyun-duyun ke sana lah. Jadi sebabkan Abraha ni rasa cemburu, dia cemburulah terhadap apa yang berlaku. Jadi dia mengambil satu keputusan membina satu kuil yang besar dengan tujuan untuk menarik perhatian orang Arab supaya datang ke sana. Tetapi apa yang berlaku tu kan, kurang sambutan lah, saya kata. Kurang sambutan. Ada sambutan, tapi kurang mendapat sambutan. Dan dia rasa orang tetap, dia tengok orang tetap datang ke Mekah untuk menunaikan haji. Walaupun berbagai cara dan keadaan digunakan untuk menarik perhatian orang Arab ni, tapi tak berlaku juga kan. Maka akhirnya dia buat satu kesan untuk menyerang Kaabah. Macam tu. Maka dia membawa satu batalion lah, satu bilangan tentera yang ramai dengan menaiki gajah. Kita katakan tentera bergajah, kan? Yang mana kalau kata ringkas cerita ni, akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala telah memusnahkan tentera bergajah dengan didatangkan burung je, burung kecil je, namanya burung ababil.
Kecil je burung dia. Tuan pernah tengok kan burung ababil kan dalam internet lah. Kalau nak tahu mana burung ababil ni boleh tengok dalam internet, dalam YouTube dan sebagainya kan. Type je burung ababil, boleh tengok. Bukan yang besar sangat pun, kecil je. Macam tu. Tapi Allah Ta'ala datangkan dengan beribu-ribu jumlah burung ababil ni kan, dan mereka memusnahkan tentera bergajah, termasuk wala Abraha tadilah. Terus Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dia kata tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Tarmihim bihijaratin min sijil, kami lontar mereka. Tarmihim, kami lontar mereka bihijaratin min sijil, dengan batu daripada neraka. Faja'alahum ka'asfin ma'kul, maka jadilah mereka itu seperti daun kayu yang dimakan oleh ulat. Tuan-tuan, nampak? Jadi nak tunjuk kepada kita tentang maknanya kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah Taala ini mempunyai tentera di lautan, di daratan kan, air bah tu tentera Allah kan, belalang tentera Allah, burung-burung tentera Allah. Banyaklah tentera Taala. Walillahi jududus samawati wal ard, bagi Allah Taala tu tentera di daratan dan di lautan. Macam tu. Itu sebabnya kita jangan hidup dalam dunia ni dan kadang sombong, ego, takabur dan sebagainya. Maka sudah tentu akhirnya kita akan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Kaabah ni adalah rumah Allah. Macam tu. Tentera Abraha pernah bertanya dengan Abu Talib, Abdul Muttalib, yang menjadi orang yang orang kata antara pemimpin masa itulah dapat di Mekah. Jadi Abraha pernah tanya dengan Abdul Muttalib, wahai Abdul Muttalib, kenapa engkau tak menghalang perjalanan kami? Sepatutnya kau jangan halanglah perjalanan kami ni, kami nak serang Kaabah ni, nak runtuhkan Kaabah. Maka kata Abu Talib, dia kata, buat apa aku nak tahan, dia kata. Buat apa aku nak tahan? Sedangkan Kaabah ni ada dia punya penjaga dia, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Biarlah dia jaga sendiri, biarlah dia musnahkan sesiapa yang nak musnahkan rumah dia. Jadi itulah yang berlaku, tuan-tuan. Maka akhirnya kan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tentera bergajah tadi. Dengan sebab itulah, tuan-tuan, maka dinamakan sebagai tahun gajah. Gitu. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kita tahulah, yang namanya Muhammad sama macam nama dia lah. Muhammad, makna Muhammad tu yang terpuji. Yang sebelum itu tidak ada seorang pun yang bernama Muhammad. Tak ada seorang pun nama Muhammad kecuali Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad lah orang yang pertama yang bernama Muhammad. Mana Muhammad ini terpuji. Dan orang Arab kan, masing-masing bila Nabi Muhammad SAW dilahirkan kan ke dunia, masing-masing sukalah, suka, gembira, seronok kan, berkompang, berdendang dan sebagainya kerana menyambut kelahiran seorang bayi. Apalagi Nabi Muhammad ni daripada keturunan Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib kan, yang mana Bani Hashim dan Abdul Muttalib ini termasuk dalam yang menjaga Kaabah, ditugaskan untuk menjaga Kaabah. Sebelum daripada Bani Hashim Muttalib ada lagi suku-suku yang lain yang menjaga. Contohnya suku Jurhum kan adalah satu suku yang mengawal ataupun menjaga Kaabah pada masa Abdul Muttalib masih lagi muda masa itu. Dan Abdul Muttalib ni kan, dia mempunyai 9 orang anak, dan kesemua anaknya lelaki. Semua anaknya lelaki, tuan-tuan. Kemudian dia bernazar kepada Tuhan Kaabah. Dia kata, kalau seandainya aku dikurniakan anak seorang lagi, maka aku akan korbankan ke Kaabah. Aku akan korban ke Kaabah, tuan-tuan. Maka dia takdirkan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia dapat anak yang ke-10, iaitulah Abdullah, bapa kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abdul Muttalib. Dan sebabnya namanya Abdullah bin Abdul Muttalib. Nabi Muhammad bin Abdullah.
Abdullah bin Abdul Muttalib, betul tak? Itu. Jadi Abdul Muttalib ni bila dia dah dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala anak yang ke-10 dan anak lelaki, jadi maknanya dia kena korbankanlah. Kerana dia dah niat korban macam tu, dia nak korbankan salah seorang anaknya ke Kaabah macam tu. Maka dia pun membuatlah undian. Salah seorang mesti dikorbankan. Gitu. Maka dia buat undian lah. Undi-undi ni akhirnya yang naik itu adalah nama Abdullah, bapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibuat lagi undi yang kedua, macam tu juga, naik juga nama Abdullah. Dibuat undi yang ketiga, naik juga nama Abdullah, bapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak tak nak mestilah terpaksa dikorbankan. Tapi ada pandangan daripada orang Arab Quraisy, dia kata, apa kata kalau kamu pergilah berjumpa dengan seorang perempuan ni macam tukang tilik lah, ahli sihir ataupun tukang silik, mungkin dia boleh bagi pandangan macam mana. Maka akhirnya Abdul Muttalib pun pergilah. Kerana pada zaman tersebut tuan-tuan, tukang tilik ni, yang kata tukang sihir ni memang menjadi rujukan pasal tersebut. Sebab masa itu tidak ada Nabi dan tidak ada Rasul. Jadi antara orang yang menjadi rujukan ketika nak membuat sesuatu keputusan penting, antaranya ialah tukang tilik dan juga ahli sihir. Jadi maka Abdul Muttalib pun pergilah tengok. Pergi jumpa dia kata, maka dia kata kena kena buat undian lah, buat undi lagi, maka naik juga nama Abdullah. Tapi kalau seandainya nama Abdullah, maka kena dibayar dengan 10 ekor unta. 10 ekor unta, tuan-tuan. Buat lagi undian, naik lagi nama Abdullah, maka kena lagi 10 ekor unta. Sampai 10 kali, tuan-tuan. 10 kali naik juga nama Abdullah. Jadi dengan tujuan untuk nak membersihkan Abdullah ni supaya jangan dikorbankan, maka kenalah dibayar dengan setiap kali undian tu 10 ekor unta. Sampailah 10 kali undian, tetap juga nama Abdullah. 10 kali unta, tuan-tuan. 10 ekor unta, mana jadi jumlahnya 100 ekor unta lah. Dah habis dah 10 kali, maka barulah dapat kalau ikut perkiraannya, maka barulah Abdullah tadi dapat dibebaskan. Macam tu. Jadi tidaklah Abdullah tu dikorbankan. Jadi kalau Abdullah dikorbankan, tuan-tuan, sudah tentu Nabi Muhammad SAW pun tak lahir ke dunia. Ini nak jadikan cerita lah. Allah Ta'ala nak jadikan cerita, maknanya Nabi Muhammad itu lahir daripada zuriat keturunan Abdullah bin Abdul Muttalib. Bukan daripada anak-anak Abdul Muttalib yang lain, tetapi daripada Abdullah. Maka dia tak dikap Abdullah tadi hidup. Dan akhirnya berkahwin dengan Siti Aminah. Bila berkahwin dengan Siti Aminah, maka lahirlah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sayangnya Abdullah meninggal dulu. Mana dia sebelum Nabi lahir kan, Abdullah mana bapanya telah meninggal dunia. Makanya jadilah Nabi ini orang yang anak yang yatim. Kan, Nabi seorang anak yang yatim. Kemudian ibu dia pula meninggal ketika pergi ke Madinah. Dalam perjalanan balik meninggal di Abwa, nama dia. Satu tempat bernama Abwa. Maka kan meninggallah Siti Aminah. Maka Nabi pun menjadi anak yatim piatu. Anak yatim piatu tu kan. Itulah kisahnya yang berlaku kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So kenapa Allah Taala takdirkan Muhammad ni seorang anak yatim dan piatu? Yatim piatu tuan-tuan. Banyaklah sebab dia. Salah satu sebabnya supaya Nabi ni menghayati kehidupan orang miskin, orang fakir, orang yatim dan sebagainya. Kalau seandainya Nabi ni lahir dalam keadaan kaya, macam mana dia nak menghayati kehidupan orang susah? Macam mana nak hadapi? Sebab dia lahir kaya, dia tak rasa susah apa-apa. Kemudian satu lagi, untuk menepis dakwaan golongan yang menyatakan bahawa Nabi ni berguru dengan bapa dia. Mana Quran itu diterima daripada bapa dia. Daripada Abdullah. Jadi salah satu sebablah untuk menafikan bahawa
Nabi Muhammad SAW itu mendapat Al-Quran itu daripada ayah dia Abdullah. Sebab dia lahir dalam keadaan yatim piatu, dan di samping itu dia seorang yang ummi. Ummi mana tak tahu membaca dan tak tahu menulis. Okey, tak tahu membaca dan tak ada sekolah lah kita ni. Macam tuan-tuan ni ada sekolah. Kita 4 tahun 5 tahun pun dah masuk tadika. Dah nak sikit sekarang lah. 4 tahun 5 tahun dah masuk tadika. Kemudian orang kata sekolah rendah. 7 tahun sampai 12 tahun sekolah rendah. Lepas tu sekolah menengah pula. Mana kita semua ada sekolah. Ada sekolah. Kecuali lah kalau mak ayah tak sekolah kan. Kita semua ada sekolah. Belajar ABC, belajar Iqra, belajar itu dan sebagainya. Tetapi Nabi Muhammad SAW tidak ada belajar apa pun. Itu kelebihannya ada pada kita pula. Tentu. Tetapi kenapa Nabi ni seorang yang ummi? Tidak tahu membaca, tidak menulis, untuk menepis dakwaan golongan yang menyatakan Nabi ini membuat Quran sendiri. Ini Quran ni tak lain mereka Muhammad yang buat ni. Dia tahu membaca, tahu menulis, tentulah dia yang buat sendiri. Dia yang kadang sendiri. Tapi Allah SWT takdirkan dia seorang yang ummi. Maka kan dapat menepis dakwaan bahawa Quran itu bukan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tiadalah Nabi Muhammad itu bertutur melalui hawa nafsu, tetapi melainkan wahyu yang diwahyukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Dan kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan dikurniakan irhas. Irhas ni mana tanda-tanda kenabian, kelebihan-kelebihan kenabian. Dia ada irhas tuan-tuan, dia ada mukjizat. Kalau selepas lantik namanya mukjizat. Lepas lantik namanya mukjizat. Mana kelebihan-kelebihan tertentu yang diberikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sebelum dilantik pada Nabi namanya irhas. Tanda-tanda kenabian. Macam tu. Apa tanda kenabian Nabi? Contohnya ketika lahir dia telah pun berkhatan, kan? Lahirnya telah berkhatan. Macam tu. Kemudian lahir pula mendongak macam tu kan. Dia adalah tanda-tanda kelahiran itu. Kemudian keluarnya cahaya pada perut Siti Aminah ketika mengandungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika Nabi dilahirkan, kemudian disusukan oleh Halimatus Sa'diyah. Bagaimana kehidupan Halimatus Sa'diyah? Yang masa tu Halimatus Sa'diyah dalam keadaan orang susah. Dia orang susah. Dan cuma persoalannya kenapa disusukan oleh Halimatus Sa'diyah? Kalau ikut dalam kitab Nurul Yakin, dia kata dalam kitab Nurul Yakin yang dikarang oleh kata Syekh Muhammad Al-Qudri. Yang dikarang Syekh Muhammad Al-Qudri disebutkan bahawa dalam kitab itu kan orang Arab ni dia suka anak-anak mereka tu disusukan oleh orang-orang yang di luar kota. Arab Badui lah itu. Orang-orang Arab yang di luar kota. Kerana orang-orang Arab yang wanita Arab yang dalam kota ni dia punya sifat dia macam kasar sikit lah. Kasar sikit sikap dia dalam kota. Jadi yang lemah lembut ni di luar kota. Perempuan-perempuan yang di luar kota. Jadi tradisi Arab dia begitu. Jadi mereka nak perempuan lain menyusukan anak dia. Jadi boleh katakan, orang kata tradisi Arab ni dia ada masa-masa tertentu tuan-tuan. Kan? Ada masa tertentu, maknanya orang kata hari contohnya cari ibu angkat kan. Cari ibu angkat. Maka dibuatlah hari untuk mendapat ibu angkat ataupun ibu susu. Maka dikumpulkanlah sesiapa yang nak cari anak untuk disusukan, maka datanglah ke kota Arab, ke kota Mekah untuk mencari anak angkat, untuk dibawa balik ke kawasan mereka untuk disusukan. Macam tu. Halimatus Sa'diyah ni kehidupannya susah. Dia kalau boleh nak mencari anak kan,
anak ataupun budak yang anak orang kaya lah macam tu. Sebab bila anak orang kaya, jadi upah menyusukan tu besar lah. Banyaklah buatnya dia dapat sebab anak orang kaya. Jadi bila dia nampak baginda Rasulullah untuk disusukan, untuk diambil sebagai anak angkat, dia rasa macam was-was lah macam tu. Nak terima ke tak terima Muhammad ni? Sebab dia anak yatim. Dia anak yatim. Bila anak yatim sudah tentu upah dia sikit dah, tak banyak. Dan ikut dalam kitab Nur Yakin dia kata, Abdullah ni tidak meninggalkan apa-apa ketika dia meninggal, mati. Dia tak meninggalkan harta, tak meninggalkan terus sebagainya. Jadi jadilah Rasulullah ni anak yatim. Kemudian yatim piatu pula. Jadi Halimatus Sa'dah kata, kalau aku menyusukan Muhammad ini, tak banyaklah upah yang aku akan dapat. Jadi maka bila dia tengok anak-anak orang kaya ni semua telah pun diambil oleh orang perempuan lain untuk disusukan, maka dia, yang tinggal ialah Muhammad saja. Maka dia rasa tak jadi nak ambil. Dia tak jadi nak ambil, dia nak balik, nak patah, nak baliklah ke rumah, ke Bani Sa'ad. Namanya perkampungan Bani Sa'ad, kerana Samiah ni daripada Bani Sa'ad. Jadi dalam perjalanan balik tu dia rasa, dia fikir balik, kalau aku tak ambil Muhammad ni sebagai anak susu aku tidak akan mendapat upah apa-apa. Aku akan balik dengan tangan kosong, dia kata. Sedangkan wanita-wanita Arab lain masing-masing mendapat anak susuan untuk disusukan. Tapi aku tak dapat apa-apa nanti. Jadi kan, apa kata kalau aku ambil jugalah Muhammad ini, dia kata. Maka dia patah balik, lalu dia ambil Muhammad Rasulullah SAW sebagai anak susu dia, dan dibawa balik ke perkampungan Bani Sa'ad. Macam tu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan rezeki yang melimpah ruah kepada Halimatus Sa'diyah dan keluarga dia. Kalau sebelum ni mereka orang yang susah, fakir dan sebagainya, bila dia menyusukan baginda Rasulullah SAW tadi, rupa-rupa tuan-tuan rezeki dia bertambah-tambah. Kambing dia membiak, ternakan dia membiak dan sebagainya, kan, perkebunan dia membiak dan macam itulah. Maka dia sangat sukalah untuk menyusukan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditakdirkan tuan-tuan berlaku satu peristiwa, kan? Dalam satu peristiwa, tiba-tiba ketika Nabi SAW tengah bermain-main macam tu, tiba-tiba datanglah dua lembaga. Datanglah dua lembaga menangkap Rasulullah SAW dan membelah dada Nabi Muhammad SAW. Dia dikeluarkan sesuatu daripada dada baginda Rasulullah SAW. Jadi melihatkan peristiwa tadi, Halimatus Sa'diyah pun dia rasa takutlah. Dia takut, ini mungkin syaitan ni. Syaitan datang. Yang cuba mempengaruhi akan anak angkat dia, anak susu dia. Maka lalu dia mengambil keputusan untuk memulangkan semula anak tadi kepada ibunda Siti Aminah. Bila dah pulang kepada Siti Aminah, kan, maka Siti Aminah pun menceritakanlah tentang kelebihan-kelebihan yang ada kepada baginda Rasulullah SAW. Kelebihan dia. Dan Nabi Muhammad pun sebelum itu pun ada juga, kan, kelebihan-kelebihan yang tertentu yang menunjukkan tentang dia ni dah ada tanda-tanda kenabian, tuan-tuan. Maka akhirnya, kan, lalu Halimatus Sa'diyah pun tak jadilah memulangkan kepada Siti Aminah Rasulullah SAW. Maka dia ambil semula. Sebagai usul sampailah 2 tahun lah penyusuannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tu. Kan? Itu irhas lah. Irhas, tanda-tanda kenabian dah ada. Kemudian apa lagi tanda kenabian pada Nabi? Antaranya ialah dalam peristiwa peletakan batu Hajar Aswad. Peletakan batu Hajar Aswad kepada tempatnya. Satu hari tuan-tuan, Kaabah ni dia kena banjir. Maka Kaabah ni orang kata runtuhlah macam tu. Runtuh. Jadi orang kata terjadilah pertikaian orang Arab. Sama ada nak bina balik ke tak nak bina. Macam tu.
Kan? Ada kata tak payah bina. Kalau kata bina balik, maka mengenai keputusan akhirnya binalah semula. Dia bina semula, maka dipanggillah semua kata suku sakat semuanya, kita sama-sama membina semula Kaabah tadi. Setelah siap Kaabah tadi, kan, masalahnya nak meletakkan batu Hajar Aswad itu. Batu Hajar Aswad tu siapa yang nak ditaklifkan, kan? Ditentukan yang nak meletakkan itu. Itu pun berbalah, tuan-tuan. Itu pun berbalah. Kerana Arab ni, tuan-tuan, style dia memang suka berbalah. Suka berbalah. Dan hampir terjadi peperangan. Antara peperangan yang pernah berlaku sebelum Nabi dilantik ialah seperti peperangan Puja. Peperangan Puja, tuan-tuan. Dia biasanya peperangan berlaku ni disebabkan oleh benda-benda kecil je. Benda-benda kecil akhirnya jadi besar. Jadi besar, berbalah, bergaduh, berperang, berbunuh-bunuhan dan sebagainya. Itu style mereka lah. Itu juga dalam konteks nak letakkan batu ni, pun mereka bergaduh juga. Dan hampir nak terjadi peperangan antara suku orang Arab masa tu. Lalu timbullah satu pandangan dan cadangan. Apa kata kita lantik seorang, kan? Kita tengok pagi besok siapa yang masuk dulu ke dalam Masjidil Haram ini. Orang itulah yang kita lantik sebagai yang sebagai hakim lah. Hakim untuk menyelesaikan masalah pertikaian kita ini. Ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan, pagi itu Nabi Muhammad, kan, Nabi orang yang pertama masuk ke Masjidil Haram. Lalu dilantik Nabi itu sebagai hakim untuk menyelesaikan pertikaian kalangan mereka. Dan Nabi Muhammad pun dengan kebijaksanaan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka Nabi memanggil 12 suku tadi, ketua suku masing-masing lah, ketua puak masing-masing dipanggil. Dan Nabi mengambil satu bidang kain, kan, dan diminta semua kepala suku itu kepala suku, bukan 3 suku bukan masuk suku, kita masuk suku suku puak lah je tu, okay? Jadi masing-masing diminta untuk memegang kepada ujung kain. Mana ada 12 orang, peganglah ujung kain tadi. Kemudian Nabi SAW mengambil Hajar Aswad tadi dan diletakkan ke dalam kain tadi. Kemudian masing-masing diminta untuk datang membawa kain itu, araklah kain tadi sampailah ke tempat untuk diletakkan Hajar Aswad tadi. Nampak tak? Kemudian Nabi akhirnya mengambil batu itu, letakkan kepada tempatnya. Selesai masalah. Selesai masalah. Dan masing-masing sonoklah. Sonok, bergembira, kerana dah selesai masalah mereka. Dan orang Arab, tuan-tuan, memang respect kepada baginda Rasulullah SAW ni. Kerana Nabi ni akhlaknya sangat mulia. Dan mereka menggelarkan Nabi ni Al-Amin. Al-Amin, orang yang sangat amanah, orang yang sangat baik akhlak dia. Dan Nabi dah ada tanda-tanda kenabian, irhas, tanda-tanda kenabian kepada Rasulullah SAW. Kemudian dalam antara tanda kenabian lagi, kan, Nabi pernah bercadang untuk menonton persembahan orang Arab. Orang Arab ni dia adalah macam pesta-pesta je tu, kan. Pesta-pesta dia. Hari-hari tertentu adalah pesta. Jadi Nabi ni ditakdirkan dia bekerja sebagai penggembala kambing. Dan tiadalah Nabi itu melainkan kerjanya penggembala kambing. Begitu juga dengan Nabi yang sebelumnya. Kerja mereka menggembala kambing. Jadi tuan-tuan, kalau nak ikut cara Nabi, kena bela kambing. Kena bela kambing. Kerana antara pekerjaan para Nabi ini ialah menggembala kambing. Habis kebun tak ada ustaz? Tak apa ya, tak payahlah dong. Tapi kalau nak bodoh sebelah rumah kan, bongih orang kan, bongih lah jiran kan, bau kambing ni. Bau kambing. Maksud saya ni, kalau tuan-tuan ada tanah boleh buat kandang kambing kan, lagi elok lah. Bolehlah kambing. Kerana kambing ni dia cepat membiak kan, itulah kelebihan yang ada pada kambing. Jangan tuan-tuan jadi kambing sudah. Boleh kambing boleh. Jangan tuan-tuan jadi kambing sudah. Antara sifat kambing ni takut air.
Takut air. Betul. Nak masuk macam mana? Oh, cuma sikit ni. Belum masuk ni, tebal kitab ni. Baik. InsyaAllah. Jadi baginda Rasulullah SAW kan, pernah kata dua kali bercadang untuk menonton pesta orang Arab. Macam tu. Maka Nabi pun berkatalah kepada kawan dia, kan, wahai sahabatku, kan, saya bercadang untuk menonton pesta di dalam kota hari ni. Boleh tak kau tolong jagakan kambing aku? Dia kata. Boleh, dia kata. Pergilah ya Muhammad. Maka Nabi pun pergilah. Sampai ke pintu kota. Nabi dah mendengar suara-suara gendang-gendang macam tu lah dalam kota. Tak macam mana tuan-tuan, kan? Ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala mengantukkan Nabi. Mengantuk istilah kita kan. Nabi mengantuk kan? Nabi mengantuk. Mengantuk sangat-sangatlah. Sampaikan Nabi Muhammad SAW tertidur di tepi kota tu, belum masuk lagi. Jangan Nabi cadang nak tengok persembahan dalam kota tu. Dengan joget lambak ke pada sebagainya kan. Dengan gendang sana, gendang ni sebagainya. Orang kan tengok macam mana. Tapi joget itu kan. Tu Nabi bercadang nak tonton benda tu. Tapi Allah SWT telah menghalang Rasulullah SAW. Maka Nabi tertidur di pintu kota lah. Macam tu. Dan bila Nabi terjaga, besok itu baru Nabi terjaga. Matahari dah memancar tentu, Nabi dah kena pancaran matahari. Barulah Nabi terjaga. Oh, aku tertidur, kata Rasulullah. Aku tidur. Nabi pun jengoklah ke dalam kota. Rupa-rupa dalam kota dah habis dah. Persembahan dah tak ada dah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kan memelihara akan Rasulullah SAW daripada terjerumus dalam perkara-perkara yang tak elok tadi lah. Kemudian antara tanda-tanda kenabian lagi, Nabi ni suka beruzlah, mengasingkan diri daripada orang ramai, kan, daripada masyarakat orang Arab yang kata memang masa tu dogi-dogi lah, dogi-dogi yang bercampur antara benda halal haram dan sebagainya, bercampur. Jadi Allah SWT takdirkan dia, Nabi ni beruzlah, mengasingkan diri daripada masyarakat. Macam tu. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan Allah Subhanahu Wa Taala nak kurniakan nanti akan wahyu kepada baginda Rasulullah. Jadi Allah Taala pun pilih siapa yang aku nak bagikan wahyu. Allah Taala tak akan bagikan wahyu pada orang yang kaki maksiat. Orang yang kata suka mengumpat apa dan sebagainya. Orang yang akhlak dia buruk, tidak. Jadi Allah SWT dah pelihara Nabi ni pada kecil lagi dah pelihara kan. Itu. Apa lagi tanda-tanda kenabian yang ada kepada Nabi SAW? Contohnya, antaranya ialah Nabi ditugaskan untuk pergi berniaga ke negeri Syam, membawa dagangan Siti Khadijah. Dia bukan Siti barang Siti Khadijah tu, yang sebelum tu pun ada juga Nabi ditugaskan untuk membawa barang-barang dagangan untuk berniaga negeri Syam. Dan ditakdirkan Allah SWT, Nabi telah terpilih untuk membawa dagangan Siti Khadijah dan ditemani oleh hamba Siti Khadijah, iaitulah Ummu Aiman nama dia. Ummu Aiman ni laki ke perempuan? Ada orang nyatakan ada laki, takkanlah perempuan tak kan? Jadi ditemani oleh Ummu Aiman. Jadi pergi berniaga ke Syam. Antara kelebihan yang Ummu Aiman nampak, awan tuan-tuan. Awan mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diikutnya Nabi, melindungi akan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan orang lain semuanya panas. Orang lain semua panas. Rombongan lain tu dia kan kalau berniaga biasanya rombongan ramai. Dengan unta dia, dengan barang dagangan dan sebagainya. Apa yang berlaku tuan-tuan, yang dilindungi ni Nabi saja. Nabi awal tu melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di orang kata di Syam pula ada seorang rahib namanya Rahib Bukhairah. Rahib Bukhairah dia nampak tanda kenal Nabi. Di mana Nabi berteduh kan ataupun bersandar kepada sebatang pokok. Yang mana yang tidak akan berteduh dan bersandar di bawah itu melainkan seorang Nabi.
Maka ditunjukkanlah. Itu salah satu banyaklah tanda-tanda kenabian lain irhas yang ada kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bila Nabi dah dilantik pada umur 40 tahun tu kan, Nabi SAW dilantik sebagai Nabi Rasul. Dikurniakan amanah Quran yang pertama, ayat pertama, surah pertama itulah Iqra. Malaikat Jibril alaihissalam memeluk Nabi. Ya Muhammad Iqra. Iqra, bacalah. Ma ana biqari, aku tak tahu membaca. Ya Muhammad Iqra, bacalah, aku tak tahu baca. Nabi pula masa tu takut. Kali pertama Jibril tak berjaya mengajar Iqra Quran tadi kepada Rasulullah. Sampailah 2-3 kali lah. Dan Nabi pun bila balik ke rumah pun takut. Dia takut dan dia minta pada Siti Khadijah, dia kata Zambiluni, selimutkan aku, takut. Sampailah kali yang ketiga tuan-tuan, barulah orang kata Jibril berjaya mengajar kan ayat yang pertama kepada baginda Rasulullah SAW. Itulah Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Itulah ayat pertama. Lepas peristiwa tadi tuan-tuan, maka Nabi Muhammad SAW pun ditanya dengan Siti Khadijah, "Ya Muhammad, apa yang terjadi kepada kamu?" Dia kata, "Aku telah berjumpa ni lembaga yang besar yang memeluk aku dan mengajar aku bacaan ini, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Maka Siti Khadijah kata, "Tak apa, saya akan berjumpa dengan Warakah bin Naufal." Warakah bin Naufal ni dia lelaki ahli kitab. Dia ahli kitab lah, dia pakar kena ahli kitab. Maka dia jumpalah Warakah bin Naufal, dia cerita pada Warakah bin Naufal tentang kejadian yang berlaku pada suaminya. Dia telah baginda Rasulullah SAW. Apa jawapan daripada Warakah bin Naufal? Dia kata, "Hadza namus." Hadza namus, itulah namus, gelaran kepada malaikat Jibril alaihissalam yang pernah datang kepada nabi-nabi yang sebelumnya, yang pernah datang kepada Nabi Musa alaihissalam mengajarkan kitab Taurat. Jadi maknanya engkau ya Muhammad kan akan dilantik. Engkau ya Muhammad telah dilantik. Mana bila turun ayat pertama tu mana dah dilantik. Mana turun yang pertama terus dilantik sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir, Nabi akhir zaman. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rasul. Wa ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakinna Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tiadalah Nabi Muhammad itu bapa kepada salah seorang pada kamu, tetapi ianya merupakan Rasulullah dan kesudahan para nabi. Jadi bila dah turun ayat tu mana confirm tu dia dah dilantik sebagai nabi. Dan Jibril juga pernah satu masa tuan-tuan, Nabi menunggu-nunggu ayat seterusnya. Ayat pertama dah turun, tapi makan masa sebelum tu tak ada turun apa-apa ayat. Hampir sebulan tak ada turun ayat. Maka Nabi pun rasa gelisah. Ada orang mengatakan bahawa Nabi naik atas bukit nak terjun ke bawah. Nabi naik atas bukit kerana apa? Kerana menunggu-nunggu ayat seterusnya tak sampai. Sampailah satu suara, itulah suara Jibril, "Ya Muhammad, engkau adalah seorang nabi. Kau adalah seorang rasul dan kau adalah kesudahan para nabi dan rasul." Barulah tenang kan dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu. Dan Naukah bin Affan dia kata, tiadalah engkau itu melainkan nanti suatu hari nanti engkau akan disakiti oleh kaum engkau. Inilah kata-kata Warakah bin Affan. Warakah bin Affan dia kata pada Rasulullah, "Ya Muhammad, kau dah dilantik akan menjadi nabi dan rasul. Dan kalau umur aku panjang, aku akan membela kamu kalau umur aku panjang." Masa tu Warakah bin Affan dia dah tua dah. Ada yang mengatakan dia buta. Dia dah tua. Macam mana dia nak bela Nabi ni? Sebab Nabi akhir zaman baru dilahirkan. Maka Warakah bin Affan kata, "Ya Muhammad, kalau seandainya umur aku panjang, aku akan membela engkau." Kenapa? Kata Rasulullah, kerana tiadalah Nabi itu melainkan akan dimusuhi oleh kaum dia. Macam tu.
Maka Nabi kata, betul ke aku akan dimusuhi? Ya, kau akan dimusuhi. Jadi setelah daripada tu maka bermulalah kata dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bermula dakwah Nabi. Bermulalah dakwah Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi dan Rasul. Dakwah pertama secara sir. Dakwah kedua secara jahar. Dakwah sir ni dakwah secara senyap-senyap. Dakwah secara senyap-senyap. Dan yang pertama sekali beriman ialah Siti Khadijah. Itulah isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana orang pertama beriman, itulah baginda, itulah Siti Khadijah. Sebab itu dan berbahagialah kalau kita mendapat isteri yang baik. Mana mengiyakan kata-kata suami dia, taat dan patuh kepada perintah suami. Nak cari isteri yang baik ni, yang bagus ni, yang solehah ni bukannya senang kan? Susah juga nak dapat. Nak menjadi suami, nak cari suami yang baik, yang soleh pun susah juga nak dapat. Susah juga. Nak kena selek betul-betul kan? Boleh dapat insya-Allah. Jadi tuan-tuan, bila Nabi dah lertik pada Nabi dan Rasul, dah bermula dakwah, maka bermulalah penentangan. Nampak? Bila dah bermula dakwah, bermulalah penentangan. Kalau sebelum ni kan pak saudara, mak saudara, tok saudara macam-macam dan sebagainya menyokong Nabi kan? Menyokong Nabi kan? Bila dah lantik Nabi dan Rasul ni, mulalah penentangan. Yang kuat menentang itu antaranya ialah Abu Jahal. Abu Jahal ialah bapa saudara Rasulullah sendiri. Dia kata Muhammad ini telah membawa ajaran baru. Tauhid Allah Taala. Mengajak beriman kerana tugas Nabi Rasul ni ialah ani'budullah wajtanibut taghut wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula ani'budullah wajtanibut taghut. Tiadalah aku bangkitkan Nabi Muhammad itu melainkan Nabi dan Rasul itu melainkan kan untuk mengajak beriman kepada Allah dan menghindarkan diri pada penyembahan kepada patung berhala. Orang Arab dulu tuan-tuan memang tradisi mereka menyembah patung berhala. Di Kaabah tu, di kawasan Kaabah tu ada berapa patung berhala tuan? 360 orang kan? 360 patung yang terdapat di sekitar Kaabah. Ketika Nabi SAW dalam orang kata Fathul Mekah, dalam peristiwa Fathul Mekah, pembukaan kota Mekah, mana Nabi kembali semula ke Mekah, Nabi masuk dalam kawasan Masjidil Haram itu, Nabi memusnahkan 360 patung berhala. Ada yang kecil, ada yang besar, kan? Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Itu ayat ini kita Nabi baca. Ketika Nabi menghancurkan setiap patung-patung yang terdapat dalam tu, Nabi kata wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Dan kata oleh Muhammad, telah datanglah kebenaran dan telah musnahlah kebatilan. Itu ayat dibaca senang dan banyak 360. Dan penyembahan pada patung ni memang dah lama dah. Malahan pada umat-umat Nabi sebelum pun penyembahan patung pun ada. Umat Nabi Hud alaihissalam, umat orang kata kaum Samud, kaum Nabi Nuh, Nabi Saleh alaihissalam, kaum Nabi Musa alaihissalam. Mana penyembahan patung ni memang dah lama dah, berkurun-kurun, bertahun-tahun dah penyembahan patung. Sampailah kepada zaman jahiliah yang berlaku kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang banyak patung ni. Jadi bila Nabi datang, dilantik Nabi Rasul, bawa ajaran, dikatakan ajaran baru lah macam tu. Jadi mereka kata, ini Muhammad ni membawa ajaran baru. Jadi kita mesti sekat, kan? Sekat dakwah Muhammad ni walaupun tu anak saudara dia. Kalau sebelum ni Nabi ni orang yang terhormat, orang Nabi yang mereka respect, mereka puja, mereka puji, punya sajul begitu melangit aje lah. Kepada baginda Rasulullah SAW. Dia kata Muhammad ni orang yang terpuji, yang akhlak yang terbaik daripada keturunan Bani Hashim dari Muttalib, daripada keturunan dia. Tapi bila Nabi bawa ajaran Islam ini, mereka kata
Muhammad telah memecah belahkan kan suku sakat kita kaum Arab ini. Muhammad ini seorang penyihir. Muhammad ni orang kata macam-macam lah istilah yang dibawa kepada, yang diberikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu. Antara peristiwa yang berlaku kepada Nabi dan antaranya ialah satu hari tentang Abu Jahal ni dia bercadang untuk menghempaskan batu besar. Dia kata nak bebankan satu batu besar yang berat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila mana dia sujud di depan Kaabah, aku akan menindihkan batu besar tersebut kepadanya. Macam tu. Pada saat tadi tu kan golongan Bani Abdul Manaf, Abdul Muttalib dan sebagainya, ada sebahagian mereka tadi dia kata, kau cubalah buat Abu Jahal. Kau ni memang hebat Abu Jahal. Cubalah kau kenakan Puan Muhammad ini. Maka Abu Jahal pun dia targetlah nak kenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Jahal menunggu-nunggulah. Kan tempat yang biasa Nabi lalu ni. Dia dah target dah. Muhammad akan lalu di kawasan ni. Dia pun perhati Muhammad dah masuk. Kemudian Nabi pun masuk ke Masjidil Haram dan mengerjakan solat mengikut pada agama Nabi sebelumnya. Maka dia ambil batu tu kan nak dihempaskan kepada Rasulullah sallallahu. Tiba-tiba tuan-tuan batu tercampak. Tiba-tiba batu tercampak. Belum sempat nak dihempaskan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba batu pun terpelanting tuan-tuan. Maka wajah dia pucat lesi. Dia melarikan diri, cabut lagi daripada baginda Rasulullah. Maka sahabat-sahabat Abu Jahal kata, "Ya Abu Jahal, ya Abu Hakam," dia kata. Kan apa yang berlaku? "Ya Abu Hakam, apa yang berlaku pada kau?" Tadi kami nampak kau ni bersungguh-sungguh untuk meletakkan batu yang besar di belakang Muhammad. Sekarang ni kenapa kau lari? Maka Abu Jahal kata, ataupun Abu Hakam ni kata, ketika aku nak meletakkan batu itu di belakang Muhammad, tiba-tiba kan dia kata ada seekor unta jantan yang besar. Ada seekor unta jantan yang besar nak menerkam padaku. Yang mana unta tu tak pernah aku lihat sebelum ni. Sangat besar. Dan lalu unta itu nak memakan diriku. Jadi peristiwa itu diceritakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sendirilah. Dan Nabi kata kan ketika menceritakan peristiwa tadi, dia cerita pada para sahabat, haza Jibril. Itulah malaikat Jibril. Seandainya Abu Jahal mendekat kepadaku, nescaya Jibril akan memakannya benar-benar. Macam tu. Mana kalau betul-betul lah dia datang, maka kan dia akan ngap macam tu tuan-tuan. Itulah kelebihan yang Allah Taala bagi, memberi perlindungan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian dalam peristiwa lagi tuan-tuan, satu hari Abu Jahal berkata, tidakkah ada seorang lelaki yang mahu mengambil perut unta daripada Bani Sipulan lalu melemparkannya kepada Muhammad yang sedang solat itu. Satu hari Abu Jahal kata kepada kawannya, tak adakah di kalangan kamu yang berani ambil perut unta ataupun tai unta ke letak di belakang Muhammad ketika tengah solat. Kemudian berdirilah seorang laki-laki bernama Utbah ibnu Abi Muhit. Utbah ibnu Abi Muhit. Lalu dia kata, aku akan buat. Lalu dia mengambil kotoran unta dan langsung diletakkan di belakang baginda Rasulullah SAW ketika Nabi tengah sujud tuan. Pada masa itu tak ada seorang pun daripada kaum muslimin yang berada di masjid mampu membersihkan kotor tersebut daripada tubuh baginda Rasulullah SAW. Kerana masa itu jumlah orang Islam lemah. Orang Islam masa itu iman mereka pun masih tak kuat lagi dan jumlah mereka sedikit. Sedangkan Abu Jahal ni orang kaya. Orang kaya, duit banyak. Kan biasalah kalau orang kaya duit banyak, semua orang takut kan. Oh, ni orang kaya ni, kita kena respect orang kaya.
Kita orang miskin. Dia orang kaya, dia boleh beli apa saja. Apalagi Abu Jahal ni pemimpin Quraisy masa itu. Kemudian Utbah bin Abi Muhit meletakkan perut itu di belakang baginda Rasulullah SAW. Dan Nabi tak bangkit daripada sujud sampailah datangnya Siti Aminah, anak baginda Rasulullah SAW, lalu membersihkan kau tersebut dan membuangnya. Setelah daripada bangun bersujud, segera Nabi berdoa melaknat orang-orang yang melakukan perbuatan yang buruk tadi. Rasulullah SAW mengatakan dalam doanya, Ya Allah, turunkanlah laknatmu kepada segulungan orang Quraisy. Lalu dia menyebut beberapa orang nama. Nabi pernah menyatakan itu. Nabi juga pernah berdoa yang dengan doa Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Wahai Allah Taala, wahai Allah, berikan hidayah pada kaumku, kan, kerana mereka tak tahu. Nabi pernah doa yang macam juga. Dan Nabi juga pernah berdoa melaknat kepada musuh-musuh. Jadi kita kata, Nabi ni Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Tak ada, tak semua begitu. Ada juga Nabi kata, Ya Allah, turunkan laknat kepada segulungan orang Quraisy. Lalu Nabi menyebut beberapa orang, termasuklah Abu Jahal, Utbah bin Abi Muhit, yang mana Abu Jahal terbunuh tuan dalam peperangan Badar. Kemudian ada di kalangan Arab Quraisy ni yang menyakiti Nabi ni, ada yang kena penyakit, yang lama, lepas tu barulah mereka itu mati. Akhirnya mereka mati juga. Cuma bentuk balasan itu pelbagai cara yang dikenakan kepada musuh-musuh Islam. Jadi Ibn Mas'ud menyelamatkan ceritanya, aku melihat mereka semuanya terbunuh dalam peperangan Badar, tuan-tuan. Baik. Kemudian ada satu cerita lagi. Abu Jahal telah membeli beberapa ekor unta daripada seorang lelaki yang bernama Al-Arashi. Ada satu peristiwa, tuan-tuan, antara Nabi dengan Abu Jahal ni. Ada seorang lelaki bernama Al-Arashi. Dia ni ada menjual unta kepada Abu Jahal, berapa ekor unta. Tetapi Abu Jahal selalu menangguhkan pembayaran. Ni sikit Abu Jahal ni dia suka tangguh bayar. Malah bayar sikit-sikit dah. Belum bayar habis lagi, hutang lagi. Dengan Al-Arashi ni dia hutang. Dan bayar sikit-sikit dan suka menangguhkan bayaran, melewatkan bayaran. Kemudian Al-Arashi mendatangi orang-orang Quraisy dengan maksud untuk meminta bantuan mereka supaya dapat mengambil harga unta daripada Abu Jahal. Al-Arashi pun datanglah jumpa orang Arab. Ada tak kamu ni, ada kamu yang kata pergi jumpa Abu Jahal? Saya dah banyak kali dah minta duit kat Abu Jahal ni, kan, tak dapat-dapat. Dia suka menangguhkan bayaran unta dia yang dia dah beli pada aku. Ada tak di kalangan kamu ni yang mampu untuk pergi berunding dengan Abu Jahal ataupun jumpa Abu Jahal lah, menagih hutang daripada Abu Jahal? Kemudian apa yang berlaku, tuan-tuan? Mereka menunjukkan kepada Rasulullah. Ada seorang kata, kau tunjuk, kau pandang tu Muhammad, dia boleh jumpa Abu Jahal, kata. Jadi mereka menunjukkan kepada Rasulullah supaya dialah yang menagih daripada Abu Jahal. Padahal mereka bermaksud untuk mengejek Rasulullah SAW, kerana telah mengetahui kebiasaan dilakukan oleh si kutuk itu terhadap baginda Rasulullah SAW. Jadi mereka tunjuk pada Nabi itu dengan tujuan nak ejek Nabi. Dan Nabi ni pun memang selalu disakiti oleh Abu Jahal. Jadi tujuan mereka tadi tunjuk pada Nabi ini supaya Abu Jahal tadi akan terus menyakiti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Al-Arashi ni, dia sama sekali tidak mengetahui apa yang terjadi antara Nabi dengan Abu Jahal. Dia tak tahu. Sebenarnya Abu Jahal ni memang musuh dengan Nabi, tapi Al-Arashi tak tahu cerita tadi. Dia sembunyikan daripada Al-Arashi berkenaan tentang masalah Nabi dengan Abu Jahal. Lalu Al-Arashi menuruti saranan mereka dan dia datang menemui baginda Rasulullah SAW dan meminta bantuan untuk menagih hutangnya daripada Abu Jahal.
Rasulullah SAW keluar bersamanya sehingga sampai kepada rumah Abu Jahal. Lalu Rasulullah SAW pun mengetuk rumah Abu Jahal. Jadi mana Nabi setujulah. Nabi Ar-Rashi pun pergi jumpa Nabi. Ya Muhammad, boleh tak kau kan minta duit hutang. Minta duit hutang kan daripada Abu Jahal ni. Nabi kata, jom, tak ada masalah. Nabi okey je. Walaupun Nabi tahu dah dia akan disakiti. Dia dah tahu dah, orang kata memang sikap Abu Jahal ni suka, orang kata mengejek Nabi, mempelekehkan Nabi, menyakiti Nabi dan sebagainya, macam-macam cara lah. Dia nak dengan tujuan untuk menyekat dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila sampai ke rumah Abu Jahal, maka Nabi pun ketuklah rumah Abu Jahal. Dalam rumah pula Abu Jahal berkata, siapakah anda? Siapa tu kan? Kata, siapa tu? Maka Nabi kata, Muhammad. Dia kata, aku Muhammad datang. Macam tu. Baik. Kemudian Abu Jahal keluar. Mukanya tuan-tuan pusat besi. Masya-Allah. Bila Nabi sampai ke rumah tu, kan, dan Nabi kenalkan diri dia, tiba-tiba Abu Jahal keluar. Abu Jahal muka pusat besi tuan. Ingat kan Abu Jahal ni bongih je tu. Rupa muka merah tuan. Apa yang terjadi tuan? Ni persoalan dia. Kemudian Nabi SAW pun berkata kepada Abu Jahal, berikan orang ini akan hak dia. Berikan hak dia. Mana hutang dia lah. Kau kena bayar hutang dia. Abu Jahal menjawab, dia kata, jangan pergi dulu, aku akan mengambil wang. Abu Jahal je ikut je. Ikut je kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak sebelum ini tuan-tuan. Dia kan suka menentang Nabi. Maka Abu Jahal pun pengambil duit tadi, lalu dia serahkan kepada Al-Arashi, hutang dia, bayar hutang dia. Kemudian orang-orang Quraisy berkata kepadanya, celaka engkau wahai Abu Akam. Kami belum pernah melihat perlakuan kamu yang sebaik itu kepada Muhammad. Jadi setelah peristiwa tadi, kata kaum Quraisy tadi yang pro pada Abu Jahal, kata, celaka engkau Abu Jahal. Sebelum ni nampak kau ni bongih dengan Muhammad ni. Bantang dengan Muhammad. Kau pijak kepala, pijak tu sebenarnya. Mempelekehkan dia. Sekarang ni nampak kau baik je. Wah, ada apa-apa kan? Ada apa-apa yang berlaku pada engkau ke? Macam tu. Lalu, kan? Apa yang berlaku tentang? Abu Jahal langsung menjawab, celakalah kalian ini. Celaka juga. Macam Melaka tu kan. Celaka kau. Kan? Yang kawan dia tadi kata, nak tanya kan, apa masalah? Celaka kau Abu Jahal. Yang Abu Jahal kata, jawab pula, celaka pula kau. Celaka engkau kalian. Kata, demi Allah, sewaktu dia mengetuk pintu rumah aku, tiba-tiba aku mendengar suara yang sangat menggerikan. Masya Allah. Ketika Nabi mengetuk rumah Abu Jahal tu, Abu Jahal dengar suatu suara yang menggerikan. Dia je dengar, orang tak dengar. Dia dengar suara yang menggerikan, yang sangat menakutkan kepada dia. Tu ya dia copet dengan ambil duit tu. Copet ambil duit dia. Aku sangat takut, dia kata. Aku sangat takut, dan tiba-tiba di atas kepalaku terdapat unta jantan yang belum pernah aku lihat akan unta yang sebesar itu. Masya Allah. Rupanya suara tu pada suara unta jantan. Macam tadi lah, lebih kurang macam tadi cerita dia. Suara tu sangat menakutkan. Dia sama juga nak menekam akan kepala aku tu kan. Lalu aku terus mengambil tadi benda tadi dan nak bagilah kepada Ar-Rashi tu kan. Masya Allah. Itulah tadi tuan-tuan, aku kata sedikit sebanyaklah kita dapat menghayati akan kisah baginda Rasulullah SAW tadi. Kalau nak buka cerita Nabi ni memang panjang lah. Dah sejam dah ni. Kita start tadi berapa? 7.35. Sekarang dah 8.35. Mana dah 6 dah, 1 jam dah. Kita bercerita. InsyaAllah akan datang kita cerita lagi lah. Dalam kitab ni, kitab Nurul Yakin. Apa kita ni kan? Dia ada sebenarnya kitab Arab. Kitab Arab.
Dia terjemahan dia kan. Banyaklah kita cerita akhlak-akhlak Nabi dalam ni. Kemudian mukjizat-mukjizat pun ada dalam ni. Banyaklah cerita-cerita kisah kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi kita sama-samalah orang kata banyaklah kita berselawat. Jadi salah satu daripada tanda cinta pada Nabi kan. Ni tahun ni Rasul ni kita melahirkan kembali kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah berkata, "Man shalla alayya marratan sallallahu bi asyara." Barang siapa berselawat padaku dengan sekali selawat, maka aku berselawat dengannya 10 kali selawat. Masya-Allah. Lagi banyak kita banyak selawat pada Nabi, lagi lahir pula kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi pernah sebut dalam hadis yang saya baca tadi, la yunahadukum hatta akuna habba ilahi min waladihi wa waladi wa nasin. Tidak sempurna iman salah seorang kamu sehingga aku lebih dikasihi, dicintai, melebihi kasihnya kepada ayahnya, melebihi kasihnya kepada anaknya, dan melebihi kasihnya kepada manusia semuanya. Nabi juga pernah menyatakan kan, taraktu amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillukum abada, kitabullah sunnati. Kan? Aku tinggalkan pada kamu 2 perkara. Kata Nabi, aku tinggal pada kamu 2 perkara. Kalau kamu berpegang teguh dengan keduanya, kamu tidak akan sesat selamanya. Iaitulah kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sama-samalah kita mengamalkan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kena banyak kajilah tentang baca sirah ni. Kalau tuan-tuan nak tahu kisah Nabi ni, kena banyak baca tentang sirah Nabi. Kitab Syama'il Muhammadiyah pun ada berkenaan dengan kata peribadi Nabi. Banyak dalam kitab Arab berkenaan Nabi ni, banyak dalam kitab Arab. Macam-macam kitab ni kalau ulama Arab berkenaan dengan Nabi je. Banyak. Termasuklah Nurul Yakin ni. Kitab Nurul Yakin ni antara kitab juga berkenaan kisah Nabi. Apa lagi contohnya kisah Nabi? Sirah Ibn Hisham. Sirah Ibn Hisham pun kisah dengan Nabi. Kemudian kitab Rahimul Maktum. Kitab Rahimul Maktum kisah Nabi juga. Kemudian At-Ta'rif bi Huquqi Mustafa. Karangan Ian Al-Maliki kan. Pun berkenaan dengan kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlampau banyak kisah kitab-kitab berkenaan Nabi ni. Kalau nak cerita memang panjang berkenaan kisah Nabi ni. 1 jam, 2 jam pun tak selesai kisah Nabi ni. Kerana kisah ni terlampau banyak dibuat oleh para ulama. Ada cerita tentang mukjizat aja. Ada cerita tentang akhlak Nabi, ada cerita tentang fiqh berkenaan Nabi. Kan? Ada cerita tentang sirah Nabi. Ada cerita tentang keluarga Nabi. Tak? Macam-macam lah. Kemudian cara dan kaedah dakwah Nabi pun banyak dibukukan. Ceritakan berkenaan Nabi banyak dibukukan. Kitalah yang kena rajin lah. Rajin membaca, rajin mencari, rajin mendengar dan sebagainya. Supaya kita dapat menghayati kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan. So kita sudahkan dengan kita berselawat kan, insya-Allah. Dapat ketua nakib. Mana nakib ni? Ketua kan? Khalifah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisalam walaika ya Rasul, salam walaika ya Habib, salam walaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyraqal badru alaina fahtafat minhul buduri
مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه سروري صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور أنت إسر وغالي أنت مصباح صدوري صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم حبيبي يا محمد يا عروس الحقيقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم عليم سري وأخفى مستجيب الدعوات ربي ارحمنا جميعا بجميع الصالحات صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله على أحمد عدد تاريخ السطور أحمد الحدي محمد صاحب الوجه المنير صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Ya. Syah.